Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Akhil Rahman dan juga Hafizi Azaman. Baik, pagi ini kita nak bercakap mengenai seni reka-rekaan. Kita nak bercakap bukan saja seni reka yang kecil-kecil, tapi kita nak cakap mengenai komuniti yang menganjurkan satu persidangan di mana UiTM telah diberi penghormatan penghargaan, sebenarnya giliran saya rasa, untuk menganjurkan Asia International Community of Art and Design, ICAD. Saya pun kurang pasti mengenai ICAD ni sebab kita ni kadang-kadang bila kita ingin membeli sesuatu reka bentuk produk apa, kita beli, kita tengok cantik, kita beli. Tapi mereka inilah individu di belakang tabir yang mencaknakan pemikiran rakyat untuk dan juga pereka-pereka untuk menghasilkan produk-produk itu yang kita nampak lah, tapi mereka ni boleh lihat lebih dalam lagi. Dan melalui seni reka inilah dapat menterjemahkan kita punya budaya yang ada dekat Malaysia. Kita ada pelbagai kaum budaya itu yang kita akan ketengahkan, sekaligus kita dapat menarik bilangan-bilangan pelancong datang ke sini kan, sekaligus mencapai matlamat. Kalau tahun depan kita ada tahun melawat Malaysia 2020, 30 juta pelancong kita nak sasarkan. Dan bidang seni ni kalau kita tak kuatkan, kita tak ketengahkan, ke mana macam mana kita nak bawa kita punya kepelbagaian budaya tu? Macam mana kita nak memastikan kita Malaysia terkenal dengan perkara-perkara seperti ini? Dan untuk itu kita bawa tiga pakar, tiga orang yang akan menceritakan kepada kita apa tu ICAD, Hakim. Okey, saya ingin perkenalkan seorang demi seorang. Berada di sebelah kiri saya Dr. Nur Hisham, Dr. Muhammad Abdul Aziz, pensyarah kanan, Ketua Pengarah dan juga Ketua Pengarah ICAD, Jabatan Seni Reka Grafik UiTM Sri Iskandar Perak. Yang di tengah-tengah Dr. Nur Hisham Ibrahim, Timbalan Rektor Jaringan Industri juga dari UiTM Sri Iskandar Perak. Dan di hujung sana sekali Ahmad Sofiyuddin Muhammad Suhaib, pensyarah kanan, Ketua ICAD Invention, Innovation and Design Competition juga dari UiTM Sri Iskandar Perak. Tapi saya rasa untuk mendapat pencerahan apakah ICAD dan apa kena-mengena ICAD Asia International Community Art and Design ini dengan UiTM Sri Iskandar Perak, saya rasa Dr. Nur Hisham boleh bantu jelaskan, ataupun Dr. Muhammad. Ya, okey, terima kasih. Sebenarnya ICAD ini ataupun Asia International Community of Art and Design, kita telah anjurkan ataupun telah mengenengahkan dia sejak daripada 2016 lagi. Jadi ICAD ini tujuan dia untuk menarik semua bukan pelancong, ataupun kita nak menarik semua tenaga akademik, penggiat seni, ataupun nak menarik akademia dan pelajar-pelajar khususnya untuk menghasilkan satu produk ataupun satu inovasi selari dengan kita punya industri 4.0 itu. Jadi kita nak mengenalkan semua hasil-hasil inovasi untuk kita ketengahkan kepada industri. Dan dalam ICAD ni juga kita akan menarik industri-industri untuk lihat inovasi-inovasi yang sedang berlaku sekarang ni di dunia akademia. So, apa manfaat daripada ICAD ni yang akan diperoleh daripada pihak universiti sendiri? Ya. Dr. Hisham, soalan tersebut. Okey, tujuan utama ICAD ini dijalankan, yang pertama sekali adalah untuk mengenengahkan ataupun menampilkan UiTM ini sebuah universiti yang tersohor lah. Lebih-lebih lagi dalam bidang art and design lah. Jadi kami di UiTM Perak selalunya akan cuba mengorak langkah memenuhi segala visi dan misi UiTM untuk menjadikan UiTM lebih terkehadapan. Okey, jadi dalam ICAD ini sendiri kita menganjurkan 3 komponen yang berbeza lah. Yang pertama adalah conference, yang kedua adalah pameran, dan yang ketiga adalah pertandingan inovasi lah. Yang di mana conference ini tujuannya adalah bagi kita melihat ataupun para akademia ini berkumpul, mereka present kajian dan kita membentangkan penemuan-penemuan baru terhadap kajian dalam bidang seni. Okey, manakala untuk pameran pula tujuannya kita untuk mendidik masyarakat dan juga mengenengahkan budaya setempat lah. Sekiranya sebagai contoh, sebelum ini kita mengadakan pameran antarabangsa yang pertama sekali di Bandung. Jadi secara tak langsung kita dapat menunjukkan budaya dan juga mendidik masyarakat di sana apa yang ada di Malaysia.
Dan seterusnya kita pergi ke Jepun, ke Pakistan dan insyaAllah untuk tahun ini kita akan ke Jepun. Dan yang terakhir sekali, berkenaan dengan inovasi. Inovasi pula adalah untuk mengenengahkan ciptaan baru oleh para pelajar dan juga para akademia. Berapa ramai pelajar-pelajar yang akan daripada ICAT ni lah ataupun mungkin daripada luar ICAT, mungkin penyertaan pihak luar sekali yang boleh menyertai konferensi ini daripada UiTM sendiri berapa, dan macam mana persidangan ataupun ICAT ini boleh membantu mereka, kerana kita tahu kekuatan sesuatu universiti bukan saja kepada pendidiknya tapi kepada pelajarnya itu sendiri, siswa-siswinya sendiri yang perlu diberikan pendedahan untuk mereka terus mengembangkan pemikiran mereka dengan belajar dan melihat kepada dunia luar. Cik Sufian. Maaf, Sufian pula. Okey, untuk ICAT ni sebenarnya kami tak ada memfokuskan untuk hanya pelajar universiti. Kami buka untuk pelajar sekolah menengah sekali. Okay. Tapi untuk berapa ramai tu ada almost dekat 20 pelajar lah yang dah join sebab dia ada grouping. Okay, tapi untuk ini sebabnya kami nak bagi pelajar-pelajar ni get ready dengan berinovasi. Di mana kami menyediakan satu platform supaya pelajar ini membentangkan idea mereka sendiri, okay, daripada sekolah menengah sehingga ke kolej, sehingga ke universiti. Di mana ICAT IID ini dia buka platform kepada semua institusi yang ada. Dia termasuk sekolah ada, kolej ada dan juga universiti. Dan juga dia membuat pelajar ini lebih berinovasi, lebih berani berinovasi. Berani maksudnya dia mengketengahkan idea-idea yang dia orang ada. Kalau pelajar masa kini ataupun kita cakap generasi sekarang lah, okey, dia orang punya idea ni lebih ke hadapan. Yang mana kita kalau kita tak kupaskan, dia tak akan dibawa jauh. So jadi IKID ni dia landaskan international. Di situ kami buka ruang kepada pelajar-pelajar ni mengketengahkan idea-idea mereka ke peringkat antarabangsa lah. Jadi kalau selain daripada idea-idea tu, kita nak lihat juga peranan UiTM, terutamanya UiTM Sri Iskandar Perak ini melalui ICAT untuk membawa masyarakat untuk bukan saja mengenal seni reka, seni pelbagai dan juga ataupun merasakan inovasi, tapi juga untuk mereka belajar menghargai. Kalau kita lihat di negara-negara lain, tidak perlu kita lihat jauh, kita lihat negara jiran kita bagaimana di Indonesia, di Singapura, di Jepun, cara mereka menghargai sesuatu seni, hasil seni itu cukup berbeza. Sedangkan kita di sini nak menghasilkan, kalau pergi balai seni lukis negara tu pun sendu, sunyi, kan? Hanya orang tertentu dalam kumpulan tertentu saja yang tahu menghargai. Sedangkan salah satu ciri negara maju ataupun yang bertamadun adalah rakyatnya, penduduknya tahu menghargai hasil seni. Dan itu kita akan bincangkan selepas ini, dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Okay, bertemu kembali. Kita nak teruskan perbincangan mengenai ICAT ataupun Art and Design, Asia International Community of Art and Design yang akan berlangsung tidak lama lagi, dan difahamkan penganjuran kali ini akan diadakan di beberapa lokasi. Mungkin Dr. Muhammad ataupun Dr. Nur Hisham boleh jelaskan mengapa penganjuran ICAT kali ini dianjurkan di beberapa lokasi yang berbeza. Okey, terima kasih. Okey, pada asalnya kalau kita tengok ICAT ni, keunikan dia terletak pada satu word community itu sendiri. Sebab di bawah community itu kita boleh membuat macam-macam program. Dan program ICAT bermula dengan kita menggabungkan 3 program serentak di bawah satu nama, iaitu ICAT. Iaitu ICAT Invention, ICAT Conference dan ICAT Exhibition. Jadi menarik berbagai-bagai peminat ataupun penggiat seni ataupun akademia untuk masuk ke dalam ICAT ini. Tetapi kenapa kita berbeza strategi kali ini? Kerana kita nampak masing-masing itu tidak perlu dibuat serentak. Kerana ianya mempunyai kekuatan masing-masing setiap program tu. Jadi kita pisahkan dia
dari segi penganjuran, dan kita minta untuk setiap program ini establish ataupun mengukuhkan program itu dengan namanya sendiri, dengan brandnya sendiri. Contohnya ICAT Invention, dia akan pergi dengan ICAT Invention, ICAT Conference akan fokus pada conference, dan ICAT Exhibition akan fokus pada exhibition. Jadi macam-macam boleh buat di situ. Kalau kita lihat macam tadi Dr. Muhammad sebutkan, ada pecah kepada beberapa bahagian, conference maksudnya itu akademik perbincangan ilmiah, kemudian ada pertunjukan hasil-hasil. Tapi kekuatan kita sebab ini melibatkan negara-negara luar, negara Asia, di peringkat Asia. Di manakah kekuatan kita dalam sudut art and design ini, Dr. Nur Hisham? Okey, apa yang boleh saya lontarkan pandangan saya, kekuatan kita sebenarnya adalah daripada hasil karya itu sendiri, yang mana kita cuba mengenengahkan budaya setempat lah. Selain daripada itu, karya-karya contemporary yang mana kita cuba hasilkan bagi melihat kelainan di antara hasil seni di antara negara kita dan juga negara-negara jiran lah. Jadi daripada situ timbulnya idea untuk kita cuba mencongkil bakat-bakat baru ini dalam penganjuran ICAT lah. Jadi saya just nak sentuh sikit tentang history bagaimana ICAT ini berlaku. Kalau kita lihat sebelum ini ICAT yang pertama kita adakan di Bandung. Kita jalankan serentak. Daripada situ dijalankan berbagai-bagai aktiviti lah, talk dan sebagainya, seminar selain daripada pameran tadi dan juga pertandingan inovasi. Jadi kita bergerak pula selangkah daripada situ, kita balik ke Malaysia. Kita anjurkan ICAT yang kedua di Pulau Langkawi. Jadi secara tidak langsung penggiat seni ataupun akademia yang berada di luar negara ini datang pula ke Malaysia dan melihat apa yang kita ada di Malaysia. Selepas daripada penganjuran pertama dan kedua, kita melihat macam seperti yang Dr. Muhammad sebut tadi, kekuatan masing-masing itu. Jadi untuk tahun ini kita decide dan berpecahlah ke dua lokasi, yang mana lokasi untuk pertandingan inovasi kita adakan di Jakarta, yang mana akan diadakan di Universitas Multimedia Nusantara di daerah Serpong, dan yang kedua conference dan juga pameran kita akan adakan insyaAllah di Nagoya, Jepun. Okey, macam mungkin sekarang ni kan, kalau anda semua pakar, saya nak tanya, bukanlah isu sebenarnya kan, bidang kesenian ni kan, seringkali kita dengar ibu bapa dekat luar sana, mereka tidak berapa nak menggalakkan anak-anak mereka untuk mengambil bidang seni ini. Macam TVET dulu kan, jangan pergi TVET, orang ingat tak ada peluang pekerjaan. Sebenarnya ada yang terima sampai gaji 30,000, 40,000 sebulan kalau masuk bidang TVET. Bagaimana dengan kesenian tu pula? Dan kepada mereka yang kat luar sana mungkin tak nampak kesenian ni akan membawa kepada profession yang bagaimana, apakah pekerjaan yang disediakan, adakah gajinya berbaloi kan. Mungkin di mana kekuatan kita dan apakah perkara yang mungkin orang luar tak tahu dalam bidang ni yang sebenarnya gah? Okey. Mungkin saya boleh komen. Sila. Okey, kalau kita lihat daripada kajian-kajian terkini tentang terkesannya ledakan teknologi baru, kita lihat antara bidang-bidang yang terkesannya adalah bidang-bidang seperti accountancy. Saya tak nak sebut di sini lah kan, nanti agak sensitif kan. Tapi kalau kita lihat dalam senarai itu, bidang seni itu tidak akan terjejas langsung. Ini menunjukkan bahawa permintaan ataupun bidang-bidang seni sebenarnya masih relevan, walaupun dengan adanya orang kata kesan teknologi masa kini, pada masa hadapan in future pun bidang kita masih boleh diteruskan. Jadi kalau dilihat pun dari segi pengambilan para pelajar, saya tengok contoh di UiTM sendirilah, apabila kita mengadakan temuduga pelajar, jadi memang permintaannya memang ramai sekali. Dan saya rasa kemungkinan ibu bapa sekarang pun dia orang dah dapat menerima yang bidang seni adalah satu bidang yang menjamin masa depan anak-anak lah. Ya, kalau kita lihat pun sekarang, kalau masa zaman saya dulu, zaman ITM, kalau kita nak masuk AD ni, orang kata macam SPM kita taklah
okey kan, grade 2 dan Bidang sebagainya. meskom pun kami yang dalam bidang meskom pun sama juga. Itu kan. Orang kata ni jenis tunggu ni kan. Tambah dengan tak tahulah kenapa orang luar kat sana tu tak puas hati sangat dengan universiti UiTM ni kan. Okey, alumni. Okey, ni hatiku. Okey, saya kira pandangan atau persepsi yang tercipta di kalangan masyarakat di luar sana adalah kerana salah satunya adalah kerana kita tidak menampakkan hasil kerja kita. Kalau dalam arkitek kita dapat lihat, megah dan tegak berdirinya menara itu. Tapi dalam seni reka dan komunikasi, tapi kita nak fokus kepada ICAD lah, kepada art and design ini. Dia banyak menghasilkan inovasi. Saya yakin sebab bila saya masuk ke pusat-pusat penyelidikan di IPTA, IPTS, mereka banyak memaparkan, ini kita ada produk inovasi, produk ini. Tapi mengapa ianya sukar reach out kepada masyarakat di luar sana sehingga ini produk art and design, orang buat inovasi ni, sebab itulah yang sedikit banyak menyumbang kepada persepsi seperti yang disebutkan oleh Hafizi tadi. Tapi Cik Sufi, bagaimana hasil-hasil, saya pasti mereka-mereka dalam bidang art and design ni sangat kreatif dan juga kritis apabila mereka membuat satu rekaan ataupun menghasilkan produk seni itu. Tapi mengapa ianya sekadar tersusun rapi berhabuk di bilik penyelidikan dan pembangunan? Okey. Ataupun kita bilik pensyarah apa ada juga kan. Cik lebih tahu. Macam saya lah. Kalau saya kami di Yayasan Sri Iskandar, kami banyak menolak ataupun cakap push pelajar ni supaya pergi lebih jauh dari segi dia punya design. Itu yang adanya platform ICAD IID ni supaya hasil karya pelajar, idea pelajar ni tidak sekadar disimpan di institusi pembelajaran. Kami bawa keluar untuk masuk tanding. Contohnya kami baru-baru ni selepas habis saja Redefine 9 iaitu pameran degree di mana ada hasil-hasil karya pelajar kami dibawa juga masuk bertanding ke Jakarta untuk hujung bulan ni lah. Di situ menunjukkan hasil-hasil karya pelajar ni tidak disimpan untuk kami saja. Kami pamerkan, tandingkan supaya orang luar nampak. Bukan sekadar di Malaysia, seluruh dunia kalau boleh. Okey, dia termasuk juga dengan pameran. Seperti tuan cakap tadi, pameran tak nampak, architecture nampaknya bangunan yang gah. Tapi sebenarnya kalau kita hitupkan art and design ni, dia gah tapi tak nampak. Tak nampak tu maksud dari segi dia punya pergerakan seni tu adalah lebih ke arah pameran-pameran saja. Tapi dia punya hasil kutipan tu adalah tinggi. Okey, di mana ICAD IID ni, inovasi ni, di situ kami buka lagi peluang berbentuk lain. Bukan sekadar design rekaan tu banyak sekarang ni. Tapi bagaimana rekaan yang mempunyai inovasi yang boleh kita bawa lebih jauh dan diguna pakai oleh semua masyarakat. Bukan saja masyarakat di Malaysia tapi juga di peringkat serantau. Peringkat serantau. ICAD ini juga melibatkan negara-negara jiran kita. Kami nak bagi supaya ICAD menjadi jambatan di antara akademi dan industri sebenarnya. Itu dia punya matlamat dia. Supaya setiap inovasi ni dapat menarik perhatian industri luar. Dan masa sama juga memenuhi permintaan. Ada titik temu di antara akademia di universiti dan juga permintaan industri. Takut tak ada match dekat situ nanti. Baik, kita perlu berhenti seketika. Banyak lagi kita nak bincangkan mengenai ICAD ini. Kita kembali selepas ini. Hai, bertemu kita lagi dalam Mauni Pagi bersama saya Hafizah Zaman dan juga rakan tugas Hakim Rahman masih lagi membincangkan mengenai ICAD. Okey, tadi kita dah bincang banyak apa tu ICAD, bila dia akan diadakan, di mana dia akan diadakan. Sekarang ni saya nak tahu di sebalik sejak daripada penganjuran daripada 2016 ke 17, 16 kan. So tahun yang akan datang ni apa kelainan yang akan dibawa? Okey. Terima kasih. Okey, setiap ICAD ni, cara kita untuk melebarkan jaringan kita, kita antara target dia untuk kita dapat negara-negara lain untuk bersama dengan kita. Supaya komuniti kita ni menjadi besar. Komuniti design, art and design menjadi besar. Dan kita boleh berkongsi macam-macam maklumat di dalam ICAD itu. Jadi kami punya plan, sebelum event berlaku, maka kita akan buat tour
tour di setiap negara-negara yang boleh bekerjasama dengan kita. Sebagai contoh, negara yang dah bekerjasama dengan kita sebelum ni, Indonesia, kan, Pakistan, Bangladesh, lepas tu Jepun, dan akan datang ni ada yang berminat dari segi negara Moskow, Arab Saudi dan London, macam tu. Jadi kita cuba untuk pergi secara serius. Dengan kita buat tour ni akan menampakkan kita punya keseriusan, kita punya kesungguhan, dan mereka akan appreciate tour kita, dan mereka akan datang kepada komuniti kita dengan membuat tour setiap tahun. Dan kemudian setelah tour tu 2 dalam 1. Maksudnya kita promote ICAT tu, community tu, dan invite segala akademia di luar negara untuk sama-sama masuk menjadi kita punya komuniti, dan kemudian kita buat kerjasama dan kita berkongsi idea. Jadi ini yang keunikan ICAT, dan bagaimana strategi kita untuk kita melebarkan sayap ICAT. Bercakap mengenai strategi, salah satu tarikan pelancong ke negara kita adalah keunikan budaya dan juga seni reka bentuk bangunan-bangunan di sini. Kita ada bermacam-macam reka bentuk, dan ini juga saya merasakan apabila conference ataupun ICAT ini dianjurkan, ini merupakan peluang terbaik untuk pihak universiti terutamanya untuk mencapai masyarakat di bawah sana, untuk mereka lebih menghargai sesuatu seni ataupun kebudayaan. Budaya tu mungkin dia terkeluar sikit, tapi seni reka bentuk yang dipengaruhi oleh faktor budaya juga. Okey, jadi bagaimana mungkin Dr. Muhammad ataupun Dr. Hisham boleh bantu jelaskan bagaimana penglibatan universiti untuk pergi reach out kepada masyarakat sana, supaya tidak dilihat universiti ini sekadar satu bangunan seperti disebutkan menara gading, satu tempat yang tinggi yang tidak tercapai oleh masyarakat di bawah sana. Okey, saya boleh komen. Okey, UiTM lebih-lebih lagi kepada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Cabang Perak lah. Rasanya kalau untuk kita nak capai orang kata matlamat dalam menyebarkan ilmu art and design itu sendiri, apa yang paling penting kita lihat sekarang ni adalah networking, hubungan kerjasama lah, di antara UiTM sebagai contoh, kita dengan Balai Seni Negara, dengan Majlis Reka Bentuk, Tourism Malaysia, PKMP dan sebagainya, dan juga rakan-rakan universiti kita. Jadi secara tak langsung bila kita berkolaborasi, mereka ini juga menjadi platform untuk membantulah apa idea ataupun perancangan yang ada daripada pihak kami disampaikan kepada masyarakat luar. Sebagai contoh, kita lihat mungkin masyarakat di Malaysia ni amat sinonim lah, kenal kalau kata buat projek mural ni. Kebanyakan adalah daripada pelajar-pelajar UiTM. Bukan saja kita buat di sekitar daerah di tempat sebagai contoh di Sri Iskandar saja, tapi kita pergi sampai hampir ke seluruh Malaysia. Sebagai contoh, yang projek yang paling besar kita tengok dengan Petronas, itu yang dilakukan oleh Fakulti Seni Lukis Seni Reka di Shah Alam. Tapi secara tidak langsung dalam mural itu sendiri sebenarnya dia mempunyai konten untuk disampaikan kepada masyarakat apa sebenarnya visual itu, imej yang disampaikan, motifnya untuk mendidik masyarakat supaya menjadi masyarakat yang lebih berdisiplin dan sebagainya. Cik Sofi, bagaimana dengan keterlibatan pelajar itu? Bagaimana mereka menunjukkan minat, kesungguhan untuk memastikan turut serta dalam ICAT ni? Adakah banyak ataupun mereka ni, bagaimanalah komitmen mereka tu? Alhamdulillah, kalau dari segi komitmen tu tinggi jugalah, sebab mereka dah ada idea. So dia orang nak idea mereka tu lebih keterampilan lah, lebih menonjol. So lagi satu pula tahun ini di Jakarta, ke luar negara. So dia orang punya semangat, dia orang punya komitmen yang diberi, contohnya daripada UiTM Perak sendiri, dari segi penyiapan idea, poster dan sebagainya, dia orang dah fokus dengan lebih baguslah untuk ke Jakarta nanti. And then banyak juga ada segi idea-idea dan juga dengan kerjasama yang dibantu oleh pensyarah-pensyarah jugalah untuk memastikan dia orang punya poster-poster ataupun pameran ataupun inovasi tu menepati pertandingan tu. Dan the same time dia orang juga aim untuk menang. Itu yang penting tu, kita nak dia orang
berkarya, pada masa yang sama dia orang nak menonjolkan, pada masa yang sama dia orang nak menang. Itu menang tu maknanya dia orang dah dapat satu penghargaan untuk diri mereka lah. Untuk mengatakan karya mereka tu bukan sekadar habis di sini. Itu yang selalunya saya lihatlah untuk para pelajar kita. Dr. Muhammad, kita sudah hampir tiba ke penghujung, tapi setelah 3 tahun penganjuran ICAT ini dan kali ini UiTM Sri Iskandar Perak diberi peranan yang lebih besar dengan pelibatan pelajar yang lebih ramai, apa harapan ataupun bagaimana Dr. apa visi Dr. Muhammad ataupun ICAT di Fakulti Seni Reka Fakulti Seni Reka. Okey, matlamat ICAT ini saya mengharapkan supaya dia dapat meningkatkan visibility universiti tempatan ke peringkat antarabangsa dan dapat membantu universiti kita, seperti UiTM ataupun universiti yang menyertai ICAT ini untuk mencapai KPI. Kerana dalam ICAT ini kita lebih lagi dalam bidang art and design. Bagi kita punya biasanya dalam penulisan artikel, okey, kurang kita dedahkan, jadi kita nak membawa bidang art and design ni ke peringkat yang lebih berdaya saing, dan kita nak supaya ICAT ni dapat jadi satu komuniti lah, komuniti yang disegani dunia. Okey, itu dia harapan kita. Itu harapan daripada peringkat tempatan dan diharapkan dapat diterjemahkan pada peringkat global. Kim. Dan yang paling penting kita harapkan dengan program-program sedemikian ICAT ini dan juga pihak universiti boleh menjadi peneraju untuk membuatkan masyarakat sedar bahawa seni itu perlu dihargai dan bukan hanya dipandang sepi. Baik, terima kasih kepada semua tetamu kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Ahmad Sufiuddin Nur Maswi, pensyarah kanan, dan juga Dr. Muhammad Abdul Aziz, Ketua Pengarah ICAT, serta Dr. Nur Hisham Ibrahim, Timbalan Rektor Jaringan Industri UiTM Sri Iskandar Perak. Terima kasih kepada semua ketiga-tiga tetamu kita berkongsi pandangan mereka mengenai ICAT ataupun Asia International Community Art and Design. Baik, sekian saja awal pagi. Saya Hafizah Zaman. Saya Akhil Rahman, jumpa lagi.